Palihan objek terakhir kita gunakan. Penggunaan memorandum isu keganasan polisi Kemaman. Terlebih dahulu bagi pihak Sulawakam kami mengalu-alukan yang terhormat Saudara Salahuddin Ayub selaku pengurusi, selaku ketua delegasi, Tuan Haji Muhammad Sulong Jabatan Kuasa Prihatin Pembelian Hak Tanah RTB Daerah Kemaman, yang orang yang terkenal lah, yang terhormat Muhammad Sabu, dan juga wakil-wakil lain yang datang pada pagi ini ke Sulawakam. Terlebih dahulu kita juga ucap terima kasih atas kepercayaan PAS terhadap Sulawakam. Dan sebelum kita membuat apa-apa komen, mungkin kita hendak dengar secara jelas apa yang telah berlaku supaya benda-benda ini kita dapat catat dan terus mengambil tindakan sewajar. Bersama saya adalah pegawai kanan bagi bahagian siasatan, Saudara Taib, dan juga sekejap lagi ada ni, Amir. Dia salah seorang daripada pegawai siasatan kat sini. Di belakang tu Puan Aziza, dia bagian perhubungan awam kita. Dan sebab saya yang akan buat transcription, ni Cik Syarif Adira daripada siasatan kita. mungkin yang berhormat ataupun Saudara Muhammad Sabu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada kali ini. Bersama ini kami sertakan memorandum aduan penafian hak milik tanah melalui RTB oleh Kerajaan Negeri Terengganu. Saya bagi briefing saja kerana dalam memorandum bertulis tahun 99 Barisan Alternatif yang diketuai oleh PAS di Terengganu berjaya memenangi pilihan raya dan menguasai Kerajaan Negeri Terengganu. Kerajaan negeri berikhtiar di antaranya untuk membebaskan rakyat Terengganu yang berada dalam keadaan miskin. Terengganu negeri yang kedua termiskin di Malaysia, walaupun hasil negeri Terengganu nombor 2 selepas wilayah Persekutuan menurut per kapita. Salah satu usaha ialah memberi tanah kepada mereka yang tidak bertanah. Daripada rekod yang ada di pejabat-pejabat tanah di bawah Kerajaan Barisan Nasional, ada lebih kurang 125,000 permohonan tanah, tapi tidak diselesaikan oleh kerajaan sebelum itu. Bila naik kerajaan BA, dalam masa 4 tahun mereka telah berjaya menyelesaikan, iaitu lebih kurang 46,825 lot, 33,700 lot telah diluluskan, 13,000 dalam proses. Maka di antaranya telah diberi grant, ada di antaranya diberi TOL, iaitu tumpangan sementara, dengan syarat-syarat mereka hendaklah membina rumah kediaman dalam masa 3 tahun. Dalam proses ini, tahun 2004, kerajaan BA kalah di negeri Terengganu, maka Barisan Nasional memerintah. Setelah mereka memerintah, di antaranya mereka mengambil tindakan merampas semula tanah yang diberi oleh kerajaan sebelum itu kepada rakyat Terengganu. Kami dapati rampasan ini tidak mengikut peraturan sebelum ini, di mana telah berlaku perubahan pemerintahan seperti Melaya Merdeka. Tidaklah kerajaan Melaya Merdeka merampas estate-estate atau tanah kepunyaan British,
Kelantan yang bertukar kerajaan berkali-kali daripada tahun 59, tahun 78, tahun 90 bertukar kerajaan. Tidaklah kerajaan yang datang kemudian merampas tanah yang dianugerahkan oleh kerajaan yang terdahulu kepada rakyat. Maka perbuatan kerajaan Barisan Nasional negeri Terengganu ini adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, melanggar kelaziman yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini di mana-mana di bumi Malaysia ini, dan ianya satu tindakan ganas yang dibuat oleh kerajaan, dan ianya boleh mencetuskan perkara yang tidak diingini. Termasuklah penduduk di sini yang mengusahakan tanah mereka yang dianugerahkan di Kemaman telah mendirikan masjid di Bujal, iaitu mereka pergi mengusahakan tanah mereka ini jauh daripada bandar. Oleh itu mereka perlu ada tempat untuk beramal ibadat dan beristirahat, terutama di waktu tengah hari. Langkah awal mereka mendirikan masjid. Masjid ini pun turut diroboh oleh kerajaan Barisan Nasional. 2 kali berlaku robohnya, yang pertama dan yang kedua berlaku 4 hari yang lalu, di mana tapaknya itu juga diratakan sama sekali supaya hilang langsung kesan masjid yang digunakan di kampung Bujal itu. Dan kami dapati tindakan-tindakan ini adalah di luar daripada kelaziman yang berlaku di Malaysia dan melanggar hak asasi manusia. Dan rakyat yang menerima hak tanah ini adalah rakyat Terengganu. Kalau pertarungan biarlah pertarungan politik antara parti-parti politik, bukanlah sebuah kerajaan bertarung dengan rakyatnya sendiri, yang akhirnya mereka ini menjadi mangsa kepada dasar ataupun tindakan Menteri Besar Terengganu yang begitu rakus dalam hal merampas tanah yang telah diberi oleh kerajaan yang terdahulu. Itulah lebih kurang ringkasan daripada tanah ini. Perkara yang kedua yaitu ceramah umum yang bila 7 hari bulan, ceramah biasa yang sering kita adakan di pekarangan pejabat kita, pejabat PAS di Bandar Kemaman. Ceramah seperti biasa bermula lebih kurang pukul 9.40 malam. Setelah 2 orang bercakap, salah seorangnya Tuan Haji Muhammad Sulong memberi ucapan, diikuti oleh yang di-Pertua PAS kawasan Kemaman. Tiba-tiba saya lihat satu kumpulan polis masuk menghala ke pentas ceramah, dan saya belum memberi ceramah pada waktu itu, dan berlaku disekat oleh orang ramai untuk tidak menghampiri ke pentas. Kemudian mereka berundur semula beberapa langkah ke belakang. Selepas itu tanpa memberi apa-apa amaran, tidak memperkenalkan diri siapa mereka, tidak memberi amaran apa-apa, terus dilemparkan gas pembedah mata dan tembakan air, tidak mengikut peraturan menyuraikan perhimpunan yang saya sering lalui sebelum ini. Jadi tidak ada sebarang memperkenalkan diri siapa mereka, tidak memberi amaran terlebih dahulu, tidak ada perundingan, terus saja dilontarkan gas pembedah mata yang kuat baunya itu. Saya pun tidak tahu jenis apa, sehingga saya sendiri pun muntah pada malam itu. Dan dalam majlis itu terdapat kanak-kanak yang berada di atas ribaan, orang tua-tua yang cacat, yang habis ceramah seperti biasa, penduduk yang berdekatan dengan itu, dan mereka menderita yang amat sangat. Dan saya kata tadi, tidak diberi amaran bersurai pun sebelum itu, dan tidak, siapa yang datang bagi saya tak tahu, saya tak nampak diberitahu kemudian OCPD bersama dengan polis yang lain, tapi tidak ada mengikut peraturan-peraturan untuk menyuraikan satu perhimpunan. Jadi kita letakkan ini satu tindakan ganas yang dilakukan oleh pihak polis, dan kita berlaku penangkapan selepas itu 20 orang penangkapan dan ditahan di balai polis selama 4 hari.
4 hari untuk soal siasat. Baik kita soal penangkapan dan sebagainya itu, tapi yang penting di sini polis bertindak dengan ganas, tidak mengikut peraturan-peraturan yang sepatutnya diikuti oleh pihak polis, nak membuat suatu suraian terhadap satu himpunan. Jadi ini tindakan ganas, walaupun selepas Suruhanjaya memperbaiki prestasi polis itu telah komen ke perkara ini, tapi tindakan ini lebih ganas daripada sebelum Suruhanjaya ini diwujudkan. Itu lebih kurang aduan yang kami buat pada hari ini. Ada fakta-fakta lain yang saudara-saudara ingin sumbang untuk tambah fakta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Tuan Pensi, Pimpinan Parlimen Pemuda dan itu semua yang hadir. Saya bagi pihak Jawatan Kuasa prihatin masyarakat Kemaman dan juga Jawatan Kuasa Pengelolaan Tanah Rakyat Negeri Terengganu. Merasa ini satu daripada penapian sebuah kerajaan terhadap rakyat. Pemberian yang telah diberi semasa kerajaan yang memerintah pada tahun 2000 sampai 2004 yang lalu. Sebenarnya satu rancangan tanah berkelompok telah pun diluluskan oleh Esko Kerajaan Negeri pada lebih kurang 15/9 tahun 2003. Dan rancangan tanah berkelompok ini yang sebenarnya adalah satu skim projek yang dibuat oleh kerajaan negeri masa itu untuk rakyat, pemberian tanah kepada rakyat, yang mana pada dasarnya kerajaan negeri masa itu mengambil dasar iaitu satu keluarga bagi satu luk tanah tempat kediaman. Ini dasar yang ada masa itu. Jadi termasuklah satu rancangan yang diadukan pada hari ini, iaitu rancangan tanah berkelompok Bujah Kemaman. Dan kita masa itu telah pun membuat satu ukuran yang teliti melalui Konstitusi Jeruku yang dilantik oleh kerajaan negeri Terengganu masa itu. Jadi rancangan tanah berkelompok ini telah pun diluluskan oleh Esko dan telah pun dikeluarkan LMS, Lesen Menempang Sementara, pada 15 September tahun 2003. Lebih kurang 126 orang yang dapat diluluskan pada masa itu pada PKM pertama. Tapi rancangan tanah berkelompok ini yang sebenarnya seluas lebih kurang 100 hektar yang memakan luk sebanyak 363 luk. Bermaknanya ada lagi baki 210 semenjak kerajaan barisan alternatif mana tidak memenangi pilihan raya pada tahun 2004 yang lalu. Jadi masih lagi kosong 210 luk. Dan ini mungkin barangkali kalau dilaksanakan dengan baik, kawasan ini diberi kepada orang lain dan sebagainya dan diteruskan lesen itu kepada peserta-peserta, saya percaya tidak akan berlaku perampasan ataupun pencerobohan oleh kerajaan negeri Terengganu pada masa kini menyerang rakyat sehingga sampai merobohkan rumah-rumah mereka dan juga sebuah masjid. Jadi saya telah ada pelan di sini dengan sesuatu yang telah pun diluluskan oleh Esko Kerajaan Negeri dan juga lesen-lesen yang telah pun contoh lesen yang telah diberi pada peserta di situ. Dan kita masih lagi menganggapkan bahawa ini adalah peserta masih lagi menganggap ini adalah tanah yang sah yang telah diberi oleh kerajaan. Dan batu sempadan bagi tiap-tiap luk itu ada. Dan masjid yang dibuat semasa pembukaan tanah itu adalah di tapak yang telah dikhususkan sebagai satu kawasan rezat yang ditentukan untuk pembinaan surau ataupun masjid. Jadi saya rasa dan perkara yang seperti ini adalah perkara biasa mana berlaku di mana-mana tempat rancangan tanah berkelompok yang mana skim yang seperti ini boleh disambung lesen selama 3 tahun betul-betul. Dengan mendirikan sebuah rumah yang boleh membutuh hati kepada pentadbir tanah yang berkaitan. Kalau Kemaman, pentadbir tanah Kemaman.
Jadi sekarang ini, tempoh ini, maknanya mereka telah mendirikan rumah sebahagiannya dan sebahagian lagi dalam proses pembinaan. Jika tidak ada halangan, maka rumah-rumah yang dah diberikan lesen itu mungkin boleh disempurnakan. Sekarang ini ada yang telah sempurna, ada yang 3 suku dan separuh ataupun masih lagi dalam kerangka pembinaan. Jadi inilah yang mereka menutup supaya lesen ini diberi semula dan diberhentikan, maknanya penyerangan terhadap mereka dalam segi perubahan rumah-rumah yang mereka dirikan. Jadi inilah yang sebenarnya aduan yang saya bagi pihak Jabatan Kuasa Prihatin, bagi pihak peserta dan juga Jabatan Kuasa Tanah Negeri Terengganu mengadu kepada pihak suakan supaya mengambil perkara tindakan yang sewajarnya untuk menjadikan ia satu kenyataan supaya mereka dapat hidup aman dan damai di sana dengan tidak mengganggu siapa-siapa, dan kawasan itu sebenarnya tidak ada perancangan kerajaan dan tidak ada apa-apa halangan dari segi pemilikan haram dan sebagainya. Jadi inilah yang sebenarnya yang kita harapkan penyelesaian yang saksama dan mendapat keadilan untuk rakyat di kawasan ini, insya-Allah. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Sulong selaku pengurusi Jabatan Kuasa. Ada apa-apa tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak sedikit tambahan yang disampaikan. Yang pertamanya berhubung dengan perubahan masjid. Kalau tidak saya sebut berhubung dengan perubahan rumah. Tapi masjid ini memang dibina di atas dasar gotong royong. Ianya didermakan oleh ulama yang agaknya menggunakan belanja yang begitu besar, dan bagi pula penduduk yang masih berada dalam kawasan itu, memang ada yang telah pun duduk di sana yang memerlukan kepada sebuah rumah ibadat, terutama sekali orang Islam, seleksi majoriti di sana, yang sepatutnya rumah ni, ibadat ini, rumah masjid ini tidak dirubah. Satu lagi saya nak tambah berhubung dengan kejadian polis pada malam ceramah itu. Saya sendiri pun berada di sana setelah berlaku tembakan gas dan masing-masing telefon bersurai. Dan kebanyakannya masing-masing dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, dan ada yang masih lagi ada di kedai-kedai orang, kedai kopi di tepi, dan mereka ini yang dalam perjalanan, ada yang ingin naik kenderaan, ada yang sedang minum air. Jadi pada golongan yang agak terlalu usia agak tua, melebihi daripada 70 tahun, mereka ini ditangkap semasa mereka ini sedang beredar daripada tempat yang telah diminta bersurai. Itulah agak sedikit tambahan. Mungkin ada saudara? Terima kasih kepada pihak suakan yang telah sudi menerima pengurusan ini. Cuma saya nak tambah sedikit tentang tindakan pihak polis ini. Bagi kami daripada Parti Islam Malaysia PAS, parti atau parti politik, adalah penting untuk kami memberi maklumat kepada rakyat melalui tentang demokrasi. Dan sebenarnya ini bukan kali pertama kami membuat aduan tentang tindakan pihak polis yang mengganggu ceramah-ceramah. Sebab kami, saya nak bagi senario, dalam keadaan kami tidak ada TV, tidak ada radio, surat khabar hanya 2 kali sebulan. Jadi pentas ceramah adalah saluran utama kami dalam menyampaikan maklumat. Dan itu pun, pentas itu pun bukan pentas yang efektif dalam arti kata boleh sampai ke seluruh rakyat. Tapi dalam keadaan begitu pun kami sering diganggu, sekan. Dan apa yang malang lagi ialah pihak tindakan polis ini setelah berlaku beberapa inquiry yang dibuat oleh Suhakam ini, contohnya di Kesas Highway itu, dan juga laporan sebagai perbaikan polis yang baru dibuat, yang secara jelas dalam laporan-laporan tersebut menyatakan bahawa seksyen 27 polis ini bukan satu cek kosong untuk pihak polis mengganggu
kata orang tu interfere dalam pelaksanaan hak asasi manusia ini. Cuma walaupun banyak laporan dibuat dan banyak aduan dibuat, tapi apa yang jelas ialah kami merasakan seolah-olah pihak polis ini tidak ambil peduli tentang segala apa yang dibuat ini. Jadi kami keep on reporting, keep on making complaint, tapi itu juga berlaku. Jadi saya menyeru supaya pihak Suhakam Zul Bakir ini membuat inquiry juga seperti mana yang berlaku dalam kesah ini. Dan kalau boleh kita minta pihak yang bertanggungjawab itu diambil tindakan dalam seperti pecat dan sebagainya. Dan juga kami juga meminta supaya pihak Suhakam meminta kerajaan memberi satu jaminan yang kita berharaplah pihak Suhakam boleh pressure tu supaya hak yang dijamin oleh pelbagai hak freedom of assembly betul-betul hak yang boleh dilaksanakan. Satu kes mahkamah mengatakan tak guna kita ada hak, tapi you tak boleh exercise the right. It becomes illusory. You have the right enshrined in the constitution, but you cannot exercise that right. It becomes illusory. This is the decision by the federal court. So many decisions, I think. So many violation of human rights. Khususnya political punya rights. Jadi saya dari segi perubahan masjid ini juga kita ada dalam perlembagaan juga kebebasan beragama. Kebebasan beragama itu termasuk kebebasan untuk kita manifest kita punya religion dalam bentuk kita membuat tempat-tempat ibadat. Ini dijamin dalam perlembagaan dan kuasa Suhakam itu dalam within the purview of fundamental rights enshrined under Article 5 and Article 13 of the Federal Constitution, yang termasuk juga hak freedom of religion. Jadi saya rasa aduan ini aduan yang justified, aduan yang mempunyai merit. Tetapi kami memohon juga supaya satu inquiry dibuat di Kemaman supaya orang-orang yang terlibat itu boleh memberikan keterangan mereka dan laporan itu dikupas dalam laporan kesetaraan. Dan kami mengucapkan tahniahlah kepada pihak Suhakam dalam laporan kesah dulu yang telah membuat inquiry dan telah membuat laporan. Dan malamnya apa yang disarankan oleh Suhakam dalam laporan itu tidak diambil berat oleh pihak berkuasa punya pihak. Itu saja. Terima kasihlah kerana memang kita tidak dapat nafikanlah bahawa ada dua isu pokok yang telah dikemukakan oleh PAS. Yang penting sekali adalah keganasan polis terhadap rakyat yang tidak berdosa, yang tidak mempunyai apa-apa senjata. Dan kalau apa benarnya yang dilaporkan itu terutama sekali kepada kanak-kanak dan orang tua. Kerana penggunaan tear gas ini ada dia punya peraturan-peraturan yang kita telah pun bincang dalam Suhakam, di mana kita patut bagi warning, cara dia withdraw, amaran, lepas itu baru digunakan. Jadi kita anggap tindakan terhadap kepada orang-orang kampung yang menjadi tuan punya tanah dan penyokong mereka adalah sesuatu yang harus Suhakam siasat secara teliti. Dan kalau berlakunya kesaran keganasan polis seperti yang telah dilaporkan dalam surat Dewan Pemuda PAS Pusat, maka tindakan sewajar akan diambil oleh pihak Komisen Suhakam. Kerana ini menjadi isu pokok bagi kita, terutama sekali macam saudara Muhammad Sabu dan juga yang lain. Pengurusi jawatan kuasa Tuan Haji Muhammad Sulong sendiri telah maklumkan bahawa beberapa aspek itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang jelas. Jadi benda-benda ini kita akan terus siasat. Dan saudara-saudari tidak perlulah khawatir, termasuk juga yang berhormat. Walaupun saya bukan seorang Islam, tetapi saya sedar tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin dan juga orang-orang Melayu sendiri. Kerana saya berasal dari kampung, saya tahu betapa susahnya orang kampung.
Jadi tak perlulah bimbang kerana ini akan diberi perhatian yang serius. Kerana kita dapati bahawa pertama, tak kira siapa yang memerintah, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan harus diikuti. Itu adalah gentleman punya agreement. Dan kita juga memandang serius tentang tanah yang orang miskin diberi. Dan benda ini pun perlu dilaporkan kepada suhakam dan kita telah mula siasatan. Tapi saya ingin menjaminlah kepada YB sendiri dan juga kepada Saudara Mahmud Sabut bahawa tindakan segera akan diambil untuk kita menemui polis dulu dan tanya kenapa benda-benda macam ini boleh dilakukan. Dan komisen akan dimaklumkan benda ini. Dan kita juga simpatilah dengan masalah-masalah yang dihadapi, terutama sekali oleh orang kampung dan kanak-kanak yang berada di kawasan itu. Dan saya juga ucap terima kasih atas kehadiran dan kepercayaan saudara-saudari terhadap suakam dan kita jamin bahawa kita tetap akan ambil tindakan lah. Terima kasih kerana datang. Saya tahu YB pun sibuk dengan beberapa program dan terima kasih lah.